سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang dah kata musannaf, dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan hendaklah, ini wajiblah. Hendak ni bukan sunat ni, wajib. Dan hendaklah, yakni wajiblah engkau, tiap-tiap mukallaf, hendaklah engkau dan wajiblah engkau ingat di dalam hati engkau. Ingat ni ingat sekaligus sudah ke mana? Bukan ingat sekaligus, sentiasa ingat. Hendaklah engkau ingat, yakni sentiasa ingat di dalam hati engkau. Kena dak ingat seumur, kena dak muraqabah seumur. Ingat dalam hati kita. Ingat lagu mana? Ingat akan bahwasanya dan manusia. Kena ingat semua kata Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia Allah telah memberi nikmat akan dikau. Tuhan telah memberi nikmat ia akan dikau. Sebut kata telah tu nampaknya lepas dah. Sudah dah. Telah beri. Dia beri dah, lepas dah. Gitu. Dah. Beri itu sudah. Mengekalkan nikmat tu lagi. Dua perkara. Nikmat dua kali ganda. Situ kena ingat. Bukan kata ingatlah kata Tuhan beri dah. Oh, sudahlah. Dah, bukan beri itu sudah. Tak supaya orang tua beri duit kita yang week kemarin habislah kemarin. Hari ni hak lain lah. Gitu. Bukan makna tu. Telah memberi nikmat ia akan dikau, yakni buat gitu. Yakni telah memberi ia
kepada engkau akan nikmat-nikmat, dan mengekal ia akan nikmat itu pada diri engkau. Maka mestilah engkau ingat akan dua nikmat itu. والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang dah kata musannaf, dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan hendaklah, ini wajiblah. Hendak ni bukan sunat ni, wajib. Dan hendaklah, yakni wajiblah engkau, tiap-tiap mukallaf, hendaklah engkau dan wajiblah engkau ingat di dalam hati engkau. Ingat ni ingat sekaligus sudah ke mana? Bukan ingat sekaligus, sentiasa ingat. Hendaklah engkau ingat, yakni sentiasa ingat di dalam hati engkau. Kena dak ingat seumur, kena dak muraqabah seumur. Ingat dalam hati kita. Ingat lagu mana?
ingat akan bahawasanya dan manusia. Kena ingat semua kata Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia Allah. Telah memberi nikmat akan dikau. Tuhan telah memberi nikmat ia akan dikau. Sebut kata telah tu nampaknya lepas dah. Sudah dah. Telah beri. Dia beri dah lepas dah. Gitu. Dah. Beri itu sudah. Mengekalkan nikmat tu lagi. Dua perkara. Nikmat dua kali ganda. Situ kena ingat. Bukan kata ingatlah kata Tuhan beri dah. Oh, sudahlah. Dah, bukan beri itu sudah. Tak super orang tua beri duit kita yang week kemarin habislah kemarin. Hari ni hot lain lah. Gitu. Bukan makna tu. Telah memberi nikmat ia akan dikau. Yakni buat gitu. Yakni telah memberi ia kepada engkau akan nikmat-nikmat dan mengekal ia akan nikmat itu pada diri engkau. Maka mestilah engkau ingat akan dua nikmat itu, yaitu nikmat ijad, mengada memberi, dan nikmat imdad, mengekan dan meneruskan nikmat. Itu dua. Yang itu ingat sekadar kata Tuhan mata kita weh. Jauh daripada beranak lagi. Jangan ingat kata Tuhan telah beri. Bukan dia sekadar telah beri. Dia kekal hak dia ada tu boleh pakai semua tu. Kaki dia beri dulu dan dia kekal tenaga boleh berjalan lagi dah. Wahakaza. Segala nikmat ada nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Mengena ingat dalam hatimu kata Allah Subhanahu wa taala telah beri nikmat ia akan dikau. Dia beri nikmat. Memberi dengan takluk pada memberi. Memberi nikmat dengan beberapa nikmat. Dengan beberapa pemberian-pemberian. Beberapa nikmat yang besar-besar. Yang bersifat pada beberapa nikmat. Tuhan beri nikmat yang besar-besar. Tulis pada yang besar-besar. Yakni yang besar dengan makna yang terlebih banyak manfaat dan terlebih banyak jadi sebab mendapat balasan yang tinggi di akhirat. Bukan bermakna nikmat Allah itu ada yang besar dan ada yang kecil. Kerana semua nikmat Allah itu
besar semuanya. Gitu. Yang ni lagi faham kata nikmat yang besar-besar yang ni ada juga nikmat yang kecil-kecil lah. Dah, nikmat Tuhan semua besar. Tak ada nikmat hak lain. Nikmat besar berlaku. Tapi yang besar-besar ni yang terlebih banyak manfaat. Manfaat tu ada berlaku. Besar berlaku. Dia juga ada manfaat berlaku. Tapi dalam banyak tu yang ada terlebih banyak. Terlebih banyak manfaat dia. Maknanya benda tu nikmat tu terlebih jadi sebab untuk waktu kita dapat rahmat Tuhan. Jadi sebab kita boleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terlebih banyak sebab. Orang panggil nikmat yang besar-besar. Kalau kita kira punggung pun jadi nikmat. Punggung kita tu nikmat besar. Kalau tak ada punggung tu nak duduk leguan tau. Susah juga. Semua tu ada nikmat Tuhan. Bulu tiap pun nikmat. Bulu paha pun nikmat. Bulu betis pun nikmat. Semua nikmat. Rambut pun nikmat. Nikmat yang besar-besar berlaku. Tengok kepala bubuh leguan. Duduk leguan. Berarti rambut pun satu nikmat yang besar. Tapi dalam hal banyak nikmat tu ada lagi nikmat yang besar-besar. Maknanya yang lebih banyak manfaat. Mana? Dan iaitu beberapa nikmat yang besar tu hak terlebih banyak manfaat di sini apa? Segala anggota engkau. Segala anggota engkau. Segala anggota engkau ini anggota badan yang 7. Segala anggota engkau, anggota badan engkau yang 7. Hak ni hak besar. Segala anggota yang 7. Anggota engkau yang wajib, yang bersifat pada segala anggota. Segala anggota engkau yang wajib, yang Allah tekan, yang Allah paksa atas engkau. Wajib atas engkau, tiap-tiap mukallaf. Wajib memeliharakan anggota engkau tu, segala anggota engkau. Wajib engkau kena pelihara. Wajib engkau kena jaga. Jaga lagu mana? Jaga lagu mana? Tulis pada memelihara. Murad dengan memelihara di sini iaitu memelihara maknawi. Dengan bahawa kita jagakan anggota itu daripada menggunakan pada tempat yang Allah Ta'ala melarang. Pada tempat yang Allah Ta'ala melarang. Itu muradnya kot. Padahal kalau kira wajib kena jaga juga, hissi pun kena basuh, kena gosok juga. Yang ada Allah udaki penuh lagu tu. Tangan kita tu kena basuh, kena sabun, kena gosok juga. Kaki kita tu kena jaga juga. Jangan luka, jangan berdarah. Ni jaga ke hak tu apa yang memelihara yang bahasa hissi. Hak tu pun wajib, cuma bukan murad sangat. Murad dengan pelihara yang maknawi. Yang ni guna, kita pelihara dia daripada nak guna tempat tu yang larang. Tangan tu jangan capar benda hak tu yang larang. Kaki jangan berjalan pergi ke tempat hak tu yang larang. Hak tu jaga orang panggil. Jaga. Wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Ini atap orang panggil. Atap apa nama? Atap lazim di atas malzum. Atap kepada memelihara. Tu makna mensyukur, tu makna tu. Wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Dan ini atap kepada memelihara.
Wajib atas engkau kena mensyukurkannya. Mensyukurkan akan segala anggota. Mensyukurkannya, mensyukurkan segala anggota. Bukan terima kasih anggota tu. Mensyukurkannya yakni mensyukurkan Allah atas mensyukurkan Allah atas memberinya. Tu kena kata gitu. Mensyukurkan Allah atas memberinya, memberi segala anggota. Jadi kena terima kasih ke Tuhan, hak Tuhan berikan nikmat-nikmat segala anggota kepada kita. Tu syukur lagi mana? Guna tepat hak Tuhan redha. Bila kita jaga molek anggota tu, dinamakan kita itu mensyukur. Tu orang panggil hakikat mensyukurnya. Bukan alhamdulillah, itu satu juzuk je daripada mensyukur. Alhamdulillah Tuhan bagi mata, alhamdulillah Tuhan bagi telinga, alhamdulillah Tuhan bagi kaki. Alhamdulillah mulut tu alhamdulillah, mata dah tengok maksiat. Alhamdulillah Tuhan bagi kaki, tapi kaki dia berjalan lagi tempat maksiat. Alhamdulillah Tuhan bagi telinga, tapi telinga dengar lagu, masalah. Dia bukan maksud tu. Guna anggota masing-masing pada tempat yang diredha oleh Allah Taala. Hak dia tu Tuhan jadi untuk gapo? Kita beri hak dia kepada anggota tu. Tu orang panggil adil kita. Kalau kita tak buat lagi tu orang panggil zalim. Ati kulladzi haqqin haqqah. Beri olehmu akan kulladzi haqqin, akan tiap-tiap yang punya hak tu. Kita beri akan tiap-tiap orang yang punya hak tu, beri haqqahu akan haknya, hak bagi kulladzi haqqin. Maknanya telinga kita ya ada hak gapo? Hak dia nya Tuhan buat untuk tak dengarkan benda hak dia suruh. Dengar benda hak jadi kebaikan. Mata tu hak dia tu gapo? Hak dia nya Tuhan buat untuk kita tengok benda hak jadi kebaikan. Maka kita tengok kebaikan, tu orang panggil kita adil. Kita telinga dengar benda kebaikan, tu orang panggil kita adil. Kalau kita tengok benda hak maksiat, orang panggil kita zalim. Tu zalim. Kerana kita tak suatu tak kena tepat. Tu. Maka zalim orang ni. Zalim. Tu bila zalim tak syukurlah nikmat. Tu zalim. Waliyazubillah min zalim. Atak fikir mengaji gitu. Tu syukur nikmat Allah. Nikmat akal hak dia beri. Mata awak tengok benda molek. Kalau gelecah tengok benda maksiat tu kadang-kadang rasa dia lah orang kita ni. Tapi kena selalu taubat kepada Allah Ta'ala. Kena rojak klik kepada benda kebaikan lalu dah. Sebab tu lah kalau telinga kita pergi dengar lagu 5 minit, kena dengar Quran 10 minit. Tindih orang panggil with telinga kita tu jadi boleh balas klik kebaikan bila kerja kejahatan. Ni tak pakai terus menerus. Bila Tuhan luput hak tu barulah nak gagal. Ya Allah, tengok orang tua bila dia sakit urat misalnya dah. Allah, sakit urat, sakit gitu gini mula nak mengadu. Aduh, dicari bomo tu bomo ni. Mintalah tolong-tolonglah boleh buat amal ibadat seni. Padahal tekad gakit buat amal banyak. Ilah alasai kepada ibadat semua. Tengok masa nak jemput tahan pun. Jemput tahan tu mintalah bapa, minta semaya, ajaklah video tu jangan kenalah tahannya. Dia nak mengaji lagi. Tengok duk dalil dengan ibadat semua. Tapi sampai masa itu bini amat mari, bini kesihatan ngaji kita. Tak juga. Nak kena hakikat nikmat tu dengan sebab Tuhan meluputkan dia. Sebab tu dalam kata malam apa dia? Man lam ya'rif qadaran ni'ami bi wujdaniha arafaha bi wujudi fuqdaniha. Barang siapa yang tidak kena ia akan qadar nikmat hak Tuhan beri. Dengan Tuhan beri ke dia, dengan sebab ada nikmat tu dia tak kena qadar. Nah, saya akan kena ia akan qadar nikmat tu dengan Tuhan luputkan nikmat tu. Bila Tuhan luput mari dia mula kena nikmat hak Tuhan beri. Mata dia mula nak buta, nak kelabu, tak kena nikmat mata. Teka tu nak baca Quran mari ya. Teka tu asal nak baca selawat. Teka tu nak pergi ke masjid ya. Jadi kot tu. Sebab tu kena jaga sama.
wajib atas engkau peliharanya dan mensyukurkannya. Wajib ni, wajib syarak. Syukur tu wajib. Syukur tu wajib. Tadi. Maka ulama kata lagi, ulama hok nampak pergi dalai lagi, dia kata syukur itu wajib. Syukur apa? Syukur atas nikmat hak Tuhan beri itu wajib. Dan wajib laginya syukur di atas syukur yang Tuhan beri itu. Bila Tuhan beri kita bersyukur, kena syukur pula di atas nikmat syukur tu pula. Sebab itulah syukur di atas syukur ni tak habis-habis. Tak habis-habis nak syukur. Kerana nikmat syukur tu merupakan satu tasansu orang panggil. Dia ingat tak habis-habis. Tu pun lemah kita daripada syukur tu. Lemah daripada syukur. Tu dalam hadis sebut tak ingat Nabi kata lemah daripada mensyukur tu. Hakikat lemah daripada syukur tu hak tu dah. Lemah daripada terima kasih. Bukan kata lemah daripada terima kasih nikmat hak Tuhan beri. Tu pun tak habis dah. Ni, anggota hak Tuhan beri ni banyak mana. Tu pun tak habis nak terima kasih dah. Tapi bukan maksud tak habis tu dengan makna tu lagi. Tak habis dengan makna bila Tuhan beri nikmat dah kita syukur, maka kita nak syukur di atas boleh syukur tu pula tu. Lepas tu bila bersyukur pula, boleh mensyukur di atas syukur tu pula tu. Habis dah. Tak habis. Tu tak habis nak syukur orang panggil. Tak habis nak syukur dengan makna tu. Tak habis nak terima kasih. Kerana satu nikmat memberi mensyukur tu satu nikmat juga dah. Satu nikmat pula. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, akan segala anggota engkau, apa nak jadi kalau kita tak jaga? Maka jika tiada pelihara oleh engkau akan dia, akan segala anggota engkau. Lagu mana tak pelihara? Murad dengan saat ni tiada memelihara, yakni dengan bahawa engkau gunakan akan dia pada jalan maksiat. Dengan bahawa engkau gunakan akan dia pada jalan maksiat. Allah, sini pun tak habis. Tak habis nak tanya. Kita hari-hari tanya diri kita sendiri, ada tak satu hari yang segala anggota kita ni kosong daripada maksiat? Ada tak? Ada tak? Cuba tanya sehari. Kosong. Ada tak? Allah. Duk pejam mata tu. Duk pejam mata tu pun hati duk khoyal lagi. Ada tak kosong daripada maksiat? Cuba tanya di Allah. Lepas tu banyak mana mari dah. Berapa tahun mari dah. Sekat umur lala ni. Jauh daripada balik sampai hari ni. Bila tidak ada satu hari pun yang kosong daripada maksiat. Ya Allah. Ada. Ya kena ada. Lebih mana-mana. Kalau mata tak kerja, mulut ada. Kalau mulut tak kerja, linga ya ada. Kalau linga tak kerja, kaki ya ada. Tengok. Kalau kaki tak kerja, tangan duk capak. Allah. Apa tu lagi pakak-pakak buat maksiat. Anggota tu pakak berlaku. Apa tu dah? Kerana bila lek luar tu buat mari tak molek, bahaya kata lek dalam tu utuh. Tu. Ya kerana husnul a'mali nataiju husnil ahwal. Lagi kan tu. Husnul a'mali bermula elok amalan di luar ni. Nataiju husnil ahwal ialah natijah tubik daripada molek lek dalam. Lek dalam molek ya tubik mari lek luar molek. Kalau mata wahai tengok tina, bahaya kata hati karuk. Kata linga wahai dengar lagu, berarti hati karuk. Kalau sekiranya tangan pesa kerja benda maksiat sama-sama, berarti hati karuk. Dia mari tanda kata lek dalam tu utuh. Sebab tu hak dalam dia nak bikin sangat tu. Habis itu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala, maka jika tiada pelihara oleh engkau kan dia, nascaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Tengok.
Nataya selagi akan jadi saksi. Selagi akan jadi saksi oleh semuanya, semua anggota engkau. Semua anggota akan jadi saksi. Saksi apa? Saksi atas. Bukan saksi bagi. Saksi itu atas. Yang mudarat atas engkau. Kalau engkau buat kebaikan, engkau syukur nikmat, engkau jaga dia, jadi saksi juga dia pun. Saksi bagi engkau. Tapi ni dah. Kalau engkau tak jaga, dia akan jadi saksi. Saksi atas mudarat atas engkau. Bila selagi itu? Pada hari kiamat. Selagi jadi itu? Pada hari kiamat. Kiamat nanti. Nanti tengok. Learning tak lagi. Dengan rahmat Allah Ta'ala kepada makhluk umat Nabi Muhammad ni, Tuhan tak segera lagi. Kau dulu. Summa la tus'alunna yawma izin anin na'im. Tuhan janji dah, Tuhan sumpah tu. La tus'alunna. Sumpah dengan lam. Sumpah dengan guna lam tauqiah. Sumpah. Lepas tu guna nun taukid pula. Tu. Sungguh tu. Ingat mana? Demi kebesaranku, sungguh akan ditanya akan kamu sungguh-sungguh ti. Yauma izin pada hari itu ditanya anin naim daripada segala nikmat-nikmat hak dia beri. Dia tanya pi. Dia tanya. Dekat tu mulut pun nak ikat tak boleh dah. Akan jadi saksi atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala, Tuhan katakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allahu Akbar. Dia baca semua nak malam. Nyekik taklah hati tu. Dia baca nak malam Jumaat. Tiap-tiap kali baca tu rasa menyekik dah. Rasa sedih dah. Rasa timbul perasaan apa ketika baca ayat ni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini janji Ni salah satu ayat yang mengata dan menyokong tafsirkan la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Apa arti dia? Surah Yasin ayat rakam 65. Artinya, arti firman Allah. Al-yawma, pada hari kiamat. Kita terjemah lagi. Jadi al-yawma, al-yawmal hadir. Pada hari ini kena kepada hari kiamat. Allah Ta'ala kata ataupun al-yawmal ma'lum, pada hari yang dimaklumkan, iaitu hari kiamat. Pada hari kiamat nakhtimu, mencap oleh Allah Ta'ala. Sebenarnya mencap oleh kami Allah, tapi musanna kita ambil maksud. Pada hari kiamat itu mencap. Apa mencap? Menutup, mengkhatam. Khotam teri katuk lalu dah. Teri tutup lalu. Teri menteri tu khatam. Khatamallahu ala qulubihim, tu teri mata hati hak tu. Hak ni teri mulut. Mencap, menteri, menutup oleh Allah Taala. Mencap atas segala mulut mereka itu manusia. Tuhan akan mencap, menutup atas segala mulut mereka itu manusia. Apa makna mencap? Artinya, arti mencap oleh Allah tu bukan duk teri mulut, rapat bibir tu sungguh. Bukan lagu tu. Lama bila Tuhan kata Tuhan tepek pastor. Ambil pastor mari tepek mulut lagi tak boleh. Bukan mencap mengkhotai lagu tu. Allah kalau buat lagu tu, bukan Allah Taala. Hak tu tanda kata tak kuasa lagi. Kalau kita tepek parang, bukan ada lucu lagi. Allah Taala bukan mencap dengan mana tu.
Mencap artinya, arti mencap dan menutup tu menegah. Ya Allah. Menegah ya Allah. Apa makna menegah? Yakni tidak memberi izin ya Allah. Dia tak izin. Nak bergerak tak boleh dia tak izin. Tidak mengizin ya Allah Ta'ala akan segala mulut-mulut tu. Dia tak izin segala mulut-mulut tu menegah daripada, takluk pada menegah. Allah akan menegah daripada bercakap. Allah. Tuhan tak izin untuk bercakap. Makna gapo menegah daripada bercakap? Yakni tulis pada bercakap. Yakni Allah Ta'ala tidak izin kepada mulut untuk mengingkarkan kesalahan-kesalahan yang dikerja oleh segala anggota. Dan tidak dapat bercakap untuk melepaskan diri daripada kesalahan. Adapun bercakap untuk jadi saksi di atas maksiat-maksiat yang dikerja oleh mulut sendiri, maka itu mulut akan bercakap juga. Mulut akan bercakap juga. Bukan kata, katalah, bukan kata dia katuk mulut pakai tak boleh kecek gapo. Tak boleh kecek untuk nak ekar kejahatan yang buat. Ada pun ngupak dia, maki dia, mengupak ke orang apa semua tu kerja siapa tu? Dia buat kerja, mulut kerja. Itu mulut juga akan kecek untuk nak royak kata, ya Allah, dia ni lah guna aku untuk nak mengupak kepada orang. Tu makna tu juga. Bukan kata tak boleh kecek langsung, tak boleh kecek untuk lepas diri, tak boleh kecek untuk melepaskan diri. Adapun berkecek untuk pinih hujah di atas tuan dia kecek. Sebab tu mulut pun. Tapi nak pergi lepas diri tu tak kuasa lah dah. Tuhan tak izin kepada mulut untuk bergerak kecek. Masya Allah. Ini dalil kata manusia pada hari itu ada lagi dalihnya untuk melepaskan diri. Ada lagi. Bukan kata mengaku terus dah. Siapa kata Tuhan katuk mulut tu, bukan mengaku terus dah dia. Ya Allah, dak li aku guna nikmat ni, harta yang memberi ni, aku nikmat yang untuk jalan nemu semua, ya Allah. Ada juga dalih-dalih lagi. Manusia, ya Allah. Wa kana al-insanu aksara syai'in jadala. Allah Ta'ala. Manusia ni wahai nak berbantah-bantah semua pada kebanyakan pekerjaan. Wahai nak kelahi, wahai nak tekan tu sifat dia. Habis itu berkata-kata. Satu lagi. Lagu mana? Wa tukallimuna, dan ada dan sektor lagi. Dan berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata-kata. Apa makna berkata-kata? Yakni mencerita
mencerita. Itu dia. Mencerita akan Allah Ta'ala, mencerita dan berkata oleh segala tangan mereka itu manusia. Tulis pada berkata, yakni mencerita segala tangan akan maksiat yang mereka itu kerjakan pada dunia. Allah, ni pun tak habis. Allah. Sebab itulah berhajat kepada taubat. Taubat ni nombor satu. Jalan ni untuk kita nak jalan ke Tuhan ni, tanggung mula-mula kena taubat. Taubat yang nasuha. Sebab tu akabah yang kedua, akabah tu taubah. Kalau tak laku akabah tu, tak boleh siapa. Kecek saja. Untuk nak pergi akabah yang tertinggi lagi tu, kecek saja. Hanya mengaji je. Tak boleh jalan sungguh. Kaki tak gerak pergi. Kalau tak lalu ke akabah taubah dulu. Taubah ni penting. Payah juga dah. Payah pun kena usaha. Ya moga benda ni dia siang. Ya benda-benda ni menentu nasib kita di akhirat. Kalau kita nak baik di sana, usaha, kena usaha ya pasal dia. Habis itu. Maka berkata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka, dan mensaksikan oleh segala kaki mereka itu, wa tashhadu arjuluhum, dan mensaksi dan akan jadi saksi oleh segala kaki mereka itu. Mensaksi dengan takluk pada mensaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima, bi itu takluk pada tashhadu. Mensaksi oleh segala kaki mereka itu dengan barang, dengan perbuatan-perbuatan yang ada. Jadi yang adalah mereka itu manusia. Adalah mereka itu manusia. Jadi ada pada masa hidup dia tu. Perbuatan yang adalah mereka itu manusia pada masa hidup dia. Perbuatannya mengusahakan akan barang. Kaki akan jadi saksi dengan perbuatan-perbuatan yang adalah manusia pada masa hidup dia tu, mengusahakan dia akan perbuatan akan barang. Manusia usaha gapo, ia akan cerita habis, ia akan jadi saksi habis. Allah dua tu Allah. Maka kalau itu lapa mengusha ni tak guru kata, lapa mengusha ni dua perkara masuk dalam tu. Bima kanu yaksibun. Lapa mengusha ni maksudnya menggema dan menakuti dalam tu. Targhib pun masuk dalam tu, tarhib pun masuk dalam tu. Dua perkara masuk dalam tu. Kaki akan jadi saksi dengan barang yang ia usaha. Fahamnya, kalau usaha kau molek, ia jadi saksi juga kau molek. Kalau usaha kau tak molek, jadi saksi kau tak molek. Maka berusaha tu menggema kita buat kebaikan dan menakuti daripada kita nak buat kejahatan. Jangan ingatlah. Ingatlah. Tu. Dia usaha kamu tu, dia akan jadi saksi . Berarti kaki kita nak pergi ke tempat mana-mana tu dah ingat ayat ni. Ingat ayat ni. Gema jalan lagi ke masjid. Menakut daripada jalan ke tempat maksiat. Padahal dah pun kita ni rung habis rung dah apa. Bila Allah Ta'ala taufik hidup pondok ni habis rung belaka. Jangan kata rung. Jangan ada pihak kata rung kita lagi yang ni. Padahal dah. Walaupun kita umur muda, kita tak, aku ni 15, 16, 17 ya baru. Ni rung dah berjalan. Allahu Akbar. Dok kira rung lagi. Bila Allah Ta'ala taufik, we boleh mari pondok ni, tak ada rung dah. Habis rung belaka. Sebab apa mereka kata habis rung? Kalau Allah Ta'ala taufik ketika tua, berarti ya rugi banyak dah. Ibadat dulu-dulu. Baru nak kenal Tuhan teka ada pondok dalam umur 40, baru nak kenal Tuhan. Baru nak kenal ibadat yang sahih ketika umur 40. Berarti lepas mari itu sangat rugi dah. Tak apa lagi. Lepas tu bagi orang yang muda-muda, dia boleh kenal Tuhan awal, dia boleh amal ibadat yang sahih di awal-awal.
Dia laba. Sebab tu rung dia habis. Apabila seorang tu masuk dapat mengenalkan Allah Ta'ala dan kenalkan ibadat yang sahih. Habis rung belakang dah. Rung-rungnya teka tu. Teka tak ada kenal lagi mana. Teka tak kenal lagi hukum akal tu. Teka tu rungnya. Rung tu duk pulah. Rung tu duk akit tayar tu rung tu. Learning habis rung dah. Ni dia payah kata ada rung kita lagi nak. Kawan tak habis rung lagi je kata. Habis rung lagi ni. Nak habis rung tu umur 25 tu. Habis rung belakang. Habis masa dia dah untuk nak pergi ke tempat lagi tu. Kawan tak bisa tengok lagi royak takhul Islam. Pergi kali. Pergi tapi mati atas tu berat. Mati atas tu berat. Kalau kita tak kenal hukum lagi pergi mati atas tu, mudah-mudahan Tuhan tak ambil kira sebab mati dalam keadaan tak tahu. Ni dah tahu dah. Lepas tu pergi mati dalam keadaan tahu dah kata haram. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nak tengok royak kalian. Lagu mana Bani Akak dalam apa orang papayun nak tengok banyak pergi atas tu minta mati atas tu dah. Doa lalu menggerun dia tu bukan apa menakuti. Ingat molek aku mati lihat tu tempat ni ada diskotek apa semua, karaoke apa semua. Allah bukan dia ada tu. Bukan habis run kita dah. Run kita ni hadap gigok ni. Kok masa depan. Allahu Akbar. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia. Mengusaha di dalam dunia bima kanu yaksibun. Di dalam dunia ni isyarat kepada kanu tu PMAD tu kira kepada masa lepas dah. Dengan barang yang ada dalam mereka itu dulunya di dalam masa dunia itu mengusahakan dia. Tu maknanya itu. Yang gitu ya. Dulunya duk pergi jaga apa? Hari inilah akan dapat saksi. Ya Allah. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala tutupkan keaiban kita di hari kiamat. Tutupkan rahsia di kiamat. Melindungkan segala maksiat kita buat. Tuhan maaf di hari ini lagi. Maaf sehingga tersapunya catatan yang ada dalam kitab yang dicatat oleh Rocky Atik. Rocky Atik buka tengok tak ada lah Tuhan hapus. Biar nak malaikat tak tahu. Kita taubat dengan dia siap dah. Bila kita taubat siap, dia hapus kejahatan yang kita buat. Malaikat tak tahu. Malaikat tugas dia tulis ya. Tugas dia tulis semata. Tulis. Jawab gapo tak tulis. Hatta al-anina fil marad kama nukin. Sehingga dak mengerai tika duk demai tu pun. Dia tulis malaikat. Adullah. Lapa adullah dia tulis juga. Tak semua manusia ni dapat mengengkar walaupun satu huruf pun. Bagi kiamat esok. Tulis habis. Tu. La yahmilu min amrihi syai'an fa'an walau zahin hatta al-anina fil marad kama nuki. Dia tulis habis. Malaikat tugas tulis ya. Tapi kalau Allah Ta'ala hapuskan tulisan tu, dia pun tak tahu. Kalau buka esok tu jadi tak banyak lagi kesalahan. Dia hapus dah. Sebab tu rahsia kita dengan Allah Ta'ala ni kena ingat molek. Dia hapus. Dia hapus tu. Esok dia ringin belakang. Tapi minta jangan kesalahan tu bergantung dengan anak adai lah. Dia gantung anak adai je, payah hapus sikit. Dia bergantung banyak. Kerana buk dia pun ada catat juga. Buk dia tu. Buk kita ni tak apalah. Buk dia pun ada catat juga. Kalau gitu nak hapus lagu mana? Ada buk ni pun ada. Buk ni pun ada tu jadi susah sikit. Allah Ta'ala kena clear dulu dua pihak tu. Barulah terhapus. Habis itu, maka tiap-tiap anggota, maka bermula tiap-tiap anggota. Ini umum. Sama ada anggota yang besar, anggota yang 7 atau yang lain. Maka bermula tiap-tiap anggota itu. Khabar. Bertutur ia, jadi akan bercakap ia, akan mencerita ia tiap-tiap anggota. Bertutur dengan mana akan mencerita.
Maka tiap-tiap anggota itu akan mencerita, ia tiap-tiap anggota, ia akan royak, akan cerita bertutur dengan kejahatan yang keluar daripada tiap-tiap anggota tu. Akan bercerita dengan kejahatan, akan yakni dengan segala jenis amalan kejahatan. Dengan kejahatan ni bukan kata so, dengan kejahatan, jadi dengan segala jenis amal kejahatan. Dia tutup habis. Jauh daripada kita balik sampai kita mati, segala jenis amalan kejahatan ia akan royak. Tu dah tu banyak tu. Kita ingat ke tak? Allah, ni tak tanya. Kita ingat ke tak? Jauh daripada kita balik, kita jalan pergi tempat maksiat tu berapa kali? Tak ingat dah weh. Tak ingat. Kita tak ingat tapi kaki ingat. Kaki yang ingat. Tangan kita tak ingat, tangan yang ingat. Allahu Akbar. Aduh. Lupa tengok mung kaki. Dia tak lupa. Kita nyanyuk tak ingat dah tua, tapi dia tak boleh nyanyuk. Dia akan royak. Yang kejahatan yang keluar daripadanya, yang keluar, jadi yang timbul dan berlaku daripada tiap-tiap anggota tu. Kejahatan yang timbul dan berlaku daripada anggota tu dia akan cerita habis. Mata biasa tengok maksiat berapa kali? Allah. Telinga biasa dengar maksiat berapa kali? Kurang, kena kurang sikit dah. Kena kurang. Tapi kadang-kadang kita dalam nikmat ibadat sama-sama Allah Ta'ala berlakukan maksiat mari sekali. Tapi kita berlaku maksiat. Lepas tu dengan sebab berlaku maksiat tu, kita rasa kita ni hina, kita rasa kita ni salah dengan Tuhan, kita rasa kita ni jadi silap banyak dengan Tuhan, rasa hina lah diri ini. Maka ulama kata apa dia? Jadi maksiat yang menimbulkan perasaan hina diri itu lebih baik daripada taat yang menambahkan sifat takabur. Lagu mana? Kita berlaku maksiat semua, tapi tiap-tiap kali berlaku maksiat tu rasa salah semua dengan Tuhan. Rasa salah semua dengan Tuhan. Itu lebih baik daripada Tuhan bagi kita semaya, duduk dalam keadaan taat semua, tapi tak ingat ke dia. Takabur pula, rasa kena pula amalan tu. Tengok, hari ni boleh semaya pula. Hari ni, tengok aku ni selama mari 10 tahun ni tak biasa. Tengok royak. 10 tahun ni tak biasa dengan maksiat. Tengok ni. Hebat tak hebat? Jadi kot tu. Keadaan tu teruk lagi pada maksiat hak berlaku yang menimbulkan sifat hina diri dan juga salah. Tuhan, jadi kalau kira harga tu, harga banyak maksiat ni lagi. Maksiat hak timbulkan sifat itu, sifat sesat tu. Bukan pun makna kata maksiat tu molek, tapi bila kira timel kelo tu jadi berat hak ni. Berat hak ni. Tu Allahumma salli ala. Ya belaka. Dan firman Allah Ta'ala kata, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. Surah Fussilat ayat 22. Arti firman Allah Ta'ala, dan tiada ada kamu dulu tu kuntum. Kita tengok PM Adi. Dan tiada ada kamu dulunya. Bila dulu tu? Tafsir dulu, yakni di dalam dunia itu. Tiada ada kamu dulunya dalam dunia itu. Allah Ta'ala kata, tiada adalah kamu dulunya. Ini kecek yang berlaku pada akhirat. Maknanya kecek yang mencerita kelakuan di akhirat.
menghikayatkan apa yang berlaku masa dunia. Tiada adalah kamu dulunya dalam dunia tu bersembunyi. Tiada adalah kamu dalam dunia itu sentiasa bersembunyi oleh kamu. Bersembunyi, yakni sentiasa bersembunyi oleh kamu. Awak gitu. Sentiasa bersembunyi oleh kamu. Sebab apa bermakna sentiasa? Kerana tastatiru tu fi'il mudhari'. Jumlah fi'il mudhari' jatuh jadi khabar kana, menunjuk atas istimrar. Maka tidak adalah kamu dulunya pada masa hidup dunia tu sentiasa bersembunyi kamu. Apa bersembunyi? Tusuk diri, menyembunyi diri. Bersembunyi, ini bersembunyi diri. Sentiasa bersembunyi kamu, jadi sentiasa bersembunyi diri kamu. Duk bersembunyi tusuk. Bersembunyi itu pada, takluk pada bersembunyi itu. Bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Kita buat jahat ni kita nusuk, orang tak tengok kita. Golek lah ni, golek. Iktibar golek, tastatiru tu iktibar golek. Kerana ada juga orang berani buat kejahatan depan orang ramai, tak tusuk. Tapi goleknya bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan. Tak puasa tu. Kalau makan pun makan nusuk-nusuk lah bulan Ramadan. Jarang-jarang nak berani duk isap okok tepi batas tu. Jarang-jarang. Golek ke duk nusuk. Maka Tuhan kata, tidak adalah kamu teka hidup dunia itu sentiasa bersembunyi diri pada ketika mengerjakan kejahatan. Tidaklah kamu tu daripada takluk kepada tiada bersembunyi. Orang panggil takluk pada ma tu. Orang panggil takluk kepada nafi. Kena takdir lagu ni mari. Daripada, yakni tiada bersembunyi daripada. Tiada bersembunyi daripada tu mari mana? Ayat tu tak ada apa daripada tu mari mana? Mari daripada harah yang mahzuf. Asalnya tastatiruna an, yani tastatiruna an ay yashhada. Dia lagu tu dia takdir an mari. Sebab tu misalnya kita terjemah daripada tu. Ya Syekh ni ya mahal dah. Masya-Allah. Dia terjemah yang gika maksud ke apa semua, dia tak tinggal kaedah dia. Tak tinggal kaedah tafsir asal. Dia terjemah habis sehingga hak mahzuf dia bertakdir mari. Mahzuf pun bertakdir. Tiada dapat bersembunyi kamu ketika kamu kerja maksiat tu, tak dapat menusuk daripada mensaksikan atas kamu. Daripada mensaksi, jadi daripada jadi saksi atas kamu oleh segala telinga kamu, wahai manusia. Tulis itu pada telinga kamu, yakni pada ketika kamu kerja maksiat. Pada ketika kamu kerja maksiat dengan keadaan tersembunyi dan merasa diri bahawa tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi tidaklah perbuatan kejahatan itu tersembunyi dan terlepas daripada saksi-saksinya. Itu maknanya. Kalau muasa menusuk cekak dah apa, mu tak nak tusuk daripada anggota mu tu. Mu takkan boleh sembunyi daripada mensaksi atas kamu oleh segala telinga kamu, wahai manusia.
Penguasa mung dengar suara, tak ada orang tahu kata mung dengar. Telinga mung tahu. Telinga mung akan jadi saksi. Dan segala mata kamu atop kepada segala telinga. Mensaksi atas kamu oleh segala mata kamu. Teka mu nak tengok benda maksiat. Mu rasa kata tak ada siapa dia tahulah. Hai, mata mu tahu. Mata mu akan jadi saksi. Mu tak asal susuk lah. Dan segala kulit kamu. Segala kulit kamu. Hei manusia. Segala kulit kamu. Sebut kulit ni sebenarnya nak anggota tu. Segala kulit, yakni segala anggota kamu. Segala anggota kamu. Kecek kulit ni, julud dengan mala jawarah dah. Segala anggota kamu ni apa ni, itlaq am, tapi naknya itlaq khas, tapi naknya am. Itlaq akan lapar kulit. Kulit ni kah ya pada kulit. Padahal bukan nak di kulit, nak kepada segala anggota badan. Kerana anggota kita tu berkulit lah kan. Maka disebutkan akan kulit tu nak anggota-anggota lagi. Ni dalil kata, julud ni dalil kata segala anggota akan berkecek juga, jadi saksi berlaku. Sehingga mulut sendiri pun akan jadi saksi juga. Di atas kejahatan mulut. Allah. Segala kulit kamu, jadi segala anggota kamu. Habis itu. Allahu Akbar. Habis kat tu ayat tu, habis terjemah ayat sekat tu. Dan tiada, ni orang panggil istiqnah semula lah. Kata dia rahimahullah ta'ala, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Ya Allah. Nak lepas kita. Setelah lagi ngaji kita ni sudah klik dengar lagu. Ngaji kita ni sudah klik buka Facebook tengok oyel lah. Ingat man lam yashkurin ni'mah faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang tidak syukur ia akan nikmat tu hak dia beri mata, dia tak guna ke tempat hak tu redha. Mata hak dia beri kita tengok maksiat, telinga hak dia beri kita nak dengar maksiat. Faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguhnya telah meletang ia man tu, meletang kepada Tuhan li zawaliha, untuk hilang nikmat itu. Ulama kata dalam kitab hikmah, kalau kita berani kerja maksiat dengan mata ni, seolah-olah kata kita duk royak kata, ya Tuhan, ambil kliklah mata ni. Kita duk dengar benda maksiat, seolah kata kita duk kecek, ya Tuhan, ya Allah, ambil klik ni mak telinga ni. Tak seli, seolah rupa tu. Kadang kita guna tempat lain daripada hak yang nak. Dia lagu tu, sebab tu lah yang make klik. Dia make klik mari. Ta'arrada li zawali hada. Sebab ikan. Mula bahasa kata sebab ikan. Ikan kita dak beri upai ke dia tu, dak cuming kan ikan. Maka kita beri upai sekali dia naik mai makan pok. Kita boh pula dia naik pok. Kita rasa nak beri sokmo kalau dia duk makan, sentiasa makan tu. Sebab dia dah syukur. Rupa-rupa dia syukur nikmat. Habis tu rasa nak tambah sokmo. Mana sebab makan. Tapi bos sekali tak makan. Bos sekali lagi tak makan. Bos 2, 3, 4 kali tak makan. Rasa nak beri kita lagi kita.
Masa nak beri ke? Tak seberi, tak sibuk. Tak seberi, tak makan. 2-3 hari dah. Bubur pun tak makan juga. Bukan kata je lah. Lapar pun mesti kena lapar. Tapi kan tak makan. Puasa tak seberi dah lah. Maka ikan tu dengan sebab dia tak makan tu, dia tak makan upai tu, seolah dia royak ketua dia. Tak sabar buat kat aku lah. Tak sabar ikut upai kat aku lah. Tak sabar lah. Aku tak sayang ni. Tu rupa tu. Kerana dia tak syukur akan nikmat upai tu yang beri tu. Tuai yang beri tu. Maka segala nikmat pun sepatu. Mutu kita dak pergi tempat maksiat. Seolah kata kita minta, ya Tuhan, ambil tarik klik lah. Ya Allah, punahlah mutu ni. Punah. Seolah kata duk minta Tuhan lagi tu. Kerana nikmat yang beri, dia nak kita syukurkan nikmat tu. Buat pergi ke tempat molek. So, gimana tak tahu tu? Ngaji kita ni sudah start mutu pergi teluk kapur. Tak ada apa. Pergi teluk kapur semata-mata nak pergi makan angin tu, kita kata nak pergi rel lagi buka otak. Haruh lagi kau dah tu. Haruh. Tapi kalau kosak nak pergi tengok maksiat juga, dosa jok di start mutu tu lagi dah. Kerana lil wasail hukmul maqasid. Kosak kita nak pergi maksiat, wasail pun maksiat belaka. Boh minyak mutu pun dosa. Start mutu pun dosa belaka kalau nak buat gapo hak dosa tu lah. Bukan kata dosa hasil sekadar kata kita tu boleh tengok maksiat tu saja. Wasail dia ni pun berdosa kita. Habis itu. Maka dia kata, dan tiada dapat bersembunyi, tiada dapat melindung diri daripada sekalian saksi yang tersebut. Daripada sekalian saksi yang tersebut, tak dapat melindungkan diri daripada saksi tersebut, tak boleh nusuk, tak boleh lari daripada saksi itu, melainkan dengan meninggalkan. Dengan meninggal. Yang tidak kerjakan segala kejahatan itu. Nak lari kat mana daripada saksi itu? Nak buat lagu mana tak sewi anggota tu disaksi? Tak ada jalan lain dah. Malaikat dengan meninggal dan tidak kerja segala kejahatan itu. Meninggal sama sekali. Meninggal langsung. Meninggal sama sekali. Sama sekali itu bergantung pada meninggal. Meninggal terus. Meninggalkan sama sekali. Meninggalkan terus. Langsung. Bukan kata waktu tak tak payah dia juga. Waktu tak lepas juga. Meninggalkan sama sekali. Terus. Sebab apa? Tiada dapat bersembunyi malaikat kena tinggal. Kerana ni ilak pada tiada dapat. Tak boleh kita nak lari dan nak bersembunyi daripada saksi mata, telinga, anggota kita tu. Sebab apa tiada dapat? Kerana bahawasanya al-hala wa sya'na dan masya'. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya, tiada terasing oleh semuanya, semua anggota sekalian saksi itu merujuk pada sekalian saksi. Kerana bahawasanya tiada bercerai, tiada terasing, tiada tersuku oleh semuanya, semua saksi kita tu, mata, telinga, kaki, tangan tu, tak bercerai daripada manusia. Dia tak terasing daripada manusia. Hidup dengan manusia. Tiada bercerai pada tiap-tiap masa. Tak lepas pada tiada bercerai. Tak bercerai pada tiap-tiap masa. Jadi sentiasa anggota tu bersama manusia. Pergi ke mana pun dia pergi kata. Malaikat tak suruh dia saksi satu jalan lagi. Kerak yang tahu. Kerak tangan tahu. Bila kerak dah tangan tak lewat kerja maksiat lah. Maka tak ada saksi lah dia. Tapi bukan suruh kerak tu dosa atas kerak tu pula dah. Tapi nak ayat kata jalan ni tersuk ya kalau nak tak save dia jadi saksi kat dia bercerai daripada kita. Kenapa? Mata ni tanya mata dia dibuta. Kenapa? Mata dia tak boleh tengok maksiat dah. Bila tak tengok maksiat dah, maka dia saksi dah lah. Atas maksiat tu. Tapi selama dia ada ni, jaga dia. Dan tiap-tiap tempat, pada tiap-tiap tempat dia pergi tak bercerai pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat. Ini nak ayat kata sentiasa anggota itu bersama kita.
Tu maknanya. Sekat tu. Selagi istiqnaf semula lah tu. Selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Musanna ayat tu 7 fasal. Jadi kitab penawar ni ia terbagi tu 3 kitab. 3 kitab. 3 tajuk. Lepas tu kitab pertama tu ada 7 fasal. Kitab pertama nak kecek anggota yang 7. Lepas tu kitab yang kedua nak kecek sifat-sifat hati sikit. Lepas tu cara mengubat dia. Lepas tu nak memakai sifat terpuji. Habis kitab penawar. Selagi menyebut oleh hamba Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, musannaf kita ni akan menyebut dalam kitab ini akan menyebut akan 7 fasal. 7 fasal, 7 bab, 7 penceraian bagi segala anggota. 7 fasal bagi segala anggota, yakni anggota yang zahir, anggota yang 7. Segala anggota yang 7, anggota yang tersebut itu mana 7 yang akan diriwayat. Jak di mata ni. Musana letak mata pada fasal pertama kerana mata ni lah hak jadi orang panggil mata ni lah hak paling teruk dari segala anggota yang 7. Mata ni hak paling sakit sekali. Lingo, mulut, dia kiri mata belakang. Kalau mata tak tengok dia tak ada. Dia tak tengok orang ya. Tak tengok orang. Kalau dia tak tengok retina, mulut nak ngecek lah. Mulut nak kecek je. Dia tak tengok. Bila tak tengok orang ya. Telinga je nak pergi dengar kata dia mau nak buah je. Ni dia tengok dia mau nak buah ramai-ramai tu, dia telinga nak pergi dengar dia tu. Dia mari daripada mata ya. Boleh jaga hak ni tu pun sehampir-hampir nak boleh jaga semua anggota dah. Allah, ini penting. Kemudian kata kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7 ada padanya 7 fasal. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna wa qalbi ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعة وأرزاقا واسعة وأعمالا صالحة مقبولة وسعادة الدارين وحسن الخاتمة والدخول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسيل كل حوبة لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوة